syadid dan ketat dengan mazhab Syafi'i, dan tak menjadikan kita ni terlampau bebas ikut dan ikut suka saja, tanpa panduan dan tanpa garis panduan. Boleh ikut ni. Saya sebut benda ni pun sebenarnya ni atas dasar ilmu lah. Mungkin ada orang yang akan kata ustaz apa, ustaz kata ni, ustaz ni telah keluar daripada mazhab Syafi'i. Ada juga orang-orang yang kadang-kadang dia agak keras. Cuma kita kena cakap yang secara ilmiahnya kita kena sebut lah. Asasnya kalau tak ada keperluan, pakailah apa yang kita dah belajar. Sebab yang tu yang kita mengaji, yang tu yang kita tahu. Ketika perlu dan ketika dah ada, tak ada masalah. Tapi dengan syarat ambil rujuk daripada ahli dan panduan dia lah, orang yang boleh bagi panduan. Jadi balik pada masalah telinga tadi, kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, kalau masuk air dalam telinga, masuk ke dalam itu, maka batal lah, batal puasa. Dan kalau kata ikut pendapat Imam Abu Hanifah, maka tak batal. Wallahu a'lam. Bisa. Berkaitan soalan dulu ni, saya ada soalan tambahan sikit. Tak ada katanya ni. Tanya. Katakan kalau ada pembaharuan ataupun modernisasi, kita jumpa benda-benda baru berkaitan dengan bidang perubatan, adakah boleh dengan perubahan yang berlaku dari beberapa perubatan ni, maksudnya dengan kajian-kajian semasa yang dilakukan berlaku perubahan hukum ke situ, boleh ke Ustaz? Wallahu a'lam. Soalan ni soalan yang memang penting. Sebab yang disebut tadi, seorang fuqaha dia akan keluarkan hukum berdasarkan dua sandaran. Yang pertama, dia akan study case tadi dari segi realitinya, gambaran case tadi. Case tadi, apa maksud pembedahan organ ni, dia akan study. Yang kemudian dia akan, apa yang dah selesai study tadi, dia akan balik dan timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Hasil gabungan tadi disebut al-waqi' dan juga kefahaman tak Al-Quran dan Sunnah tadi, dia akan keluarkan hukum. Jadi tak mustahil, memang tak mustahil. Sekiranya berlaku perubahan dan pertambahan maklumat yang terbaru, yang ini pun akan bagi kesan kepada fatwa ataupun perkajian hukum hakam di kalangan fuqaha. Cuma kena fahamlah juga, bukan mudah-mudah itu, bukan semudah itu. Contoh macam masalah telinga tadi. Ramai orang kata, ustaz, bila kita kaji, kita bedah, kita tengok yang masuk ke rongga, sebenarnya telinga tak masuk. Contohlah ada orang kata, yang ni kena tengok balik. Imam Syafi'i ni nak bagi tahu, ulama-ulama dulu keluarkan hukum hakam ni, dia tetap bukan dia keluar pandai-pandai dia tengok tak. Memang dia ada sakofah dia. Dia ada knowledge zaman dia tu yang dia akan kaji dan bagi panduan pada dia untuk dia sampai pada realiti yang benda yang dikaji. Bahkan anda boleh sebutlah kemungkinan juga, bukan kemungkinan, maknanya Imam Syafi'i ni dia tengok, bukanlah masalah tengok kepala, dia tengok memang ada rongga. Bukan masalah rongga sampai ke dalam. Yang penting di telinga tu masih dikira, ruang itu masih dikira sebagai rongga di sisi dia. Jadi nak bagi tahu bukan semudah-mudah itu untuk kita nak buatkannya. Jadi tak, benda ni saya sendiri pun saya sebut sekat yang saya tahulah, kena rujuk pada ahli-ahli yang lebih hebat lagi lah, yang lebih mendalami lagi tentang ni. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jadi untuk soalan 8 saya rasa sama macam soalan 7 kan? Ya, sama. Dan terus pada soalan ke-9, apakah hukum puasa pesakit mendapat rawatan berbentuk suntikan melalui salur darah, otot dan kulit semasa puasa? Dah jawab dah kan? Ya, alhamdulillah, tak batal. Lagi kita sebut, kita jawab sekali tu, masuk sekali dengan dialisis apa semua tu. Insulin apa semua ada sekali ni. Jawab saya siaplah noh. Kalau kita bacalah juga, bacalah. Ambil hati MC kan. Jadi suntikan yang melalui jalan-jalan yang yang bukan jalan biasa ni disebut tidak membatalkan. Yalah. Okey, jadi kalau macam tu soalan ke-10 settle. Soalan 10 settle. Okey. Tapi kalau kata yang kat sini, ada orang pusat dengan kat saya, dia keluarkan soalan ni atas isu jadi glukos ni akan memberi tenaga. Memang. Sebab tu saya kata tadi, hatta kalau lepas tu dia jadi Superman pun tak batal puasa dia. Soalan ni sebab apa? Sebab dia kata masuk melalui, dia kata min manfadin ghairil mu'tadin, jalan yang bukan jalan biasa, jalan yang bukan jalan sendi apa semua, bukan jalan biasa. Jadi sebab tu tak batal. Okey. Yang sebelah pun samalah. Sebelah samalah sebab apa? Sebab kulit, serap melalui kulit. Dan yang ke-12 ni pun kita dah jawab tadi, sebab dia masuk tiup tu melalui mulut dia kan. Kalau katakan masuk tiup melalui salur darah, maksudnya dia akan cucuk dari sini Ustaz. Dari siapa ni? Out. Kamera kan, dia masuk kamera tinggi dan kamera tinggi dekat kaki Ustaz. Masuk salur darah. Dia akan sampai ke atas. Lepas tu? Sampai jantung.
So maksudnya kat situ buat batal ke tak? Wallahu a'lam. Maksudnya dia Ada jalan biasa. dia jadi ada yang nak minta kalau ikut kaedah tadi, dia masuk melalui jalan yang bukan biasa. Kalau ikut tadi maknanya tak batal lah. Cuma hanya anda nak kena semok, anda tak berani nak sebut secara tepat. Boleh ikut sebab dia ada benda yang anda rasa nak kena semok lagi. Ni berapa dah soalan kita dah KAV ni. Saya nak minta MC turun tanda balik. Okey, yang ke-13 hukum jalani ibu pinggang. Okey, hukum dialisis jelas lah. Hukum dialisis memang Darul Ifta keluarkan fatwa memang tak batal lah dengan alasan tadi. Sebab dia keluar darah dan juga masukkan balik apa semua tu bukan melalui ruang-ruang rongga yang terbuka seperti biasa. Okey. Terus ke-9, soalan 14. Apakah hukum puasa seorang wanita yang perlu menggunakan ubat atau tip atau jari untuk pemeriksaan adat sulit wanita? Ini di sisi pendapat mazhab Syafi'i batal. Sebab kita masuk melalui rongga yang biasa tadi. Orang masuk alat, orang masuk jari semua untuk semakkan kesihatan tadi dikira batal. Dikira batal untuk wanita. Untuk wanita. Dan untuk Karena sebut siap-siap untuk kalau kata untuk yang lelaki, dia masuk melalui saluran depan orang lelaki tadi. Yang itu di sisi mazhab Syafi'i dikira batal. Cuma ada pendapat dalam mazhab Imam Malik, tak silap saya berkuat dalam ini salah satu daripada Imam Ahmad, salah satu daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik disebut masuk melalui saluran orang lelaki yang depan itu dikira tidak membatalkan di sisi dia. Sebab apa? Sebab dia kata ini bukan saluran yang biasa. Walaupun di saluran depan, tapi saluran itu jarang berlaku untuk memasukkan sesuatu. Sangat-sangat jarang berlaku untuk memasukkan sesuatu ke dalam itu. Jadi dikira tak membatalkan. Jadi ada dua pendapat lah. Kalau perlu, jadi clear balik lah. Anda sebut tadi kan. Kalau perlu, kalau kata perlu ada hajat nak pakai pendapat yang kata tak batal pun pakailah. Sekiranya ada perlu dan ada hajat dan keperluan. Okey, mana soalan tadi? Sambung. Selesai kan? Kalau soalan 15 dia beri rawatan melalui lubang dubur pula. Sama jugalah. Lubang dubur pun batal. Sebab dia saluran yang biasa. Awak masuk ubat ke suntik melalui saluran tu ke semuanya dikira batal. Kalau masuk jari masuk jari ke masuk semua sekali masuk alat apa orang panggil apa? Ada orang sebut tu. Okey. Jadi soalan 15 dan 16 dah selesai dah. Hukumnya batal. Okey, kita teruskan pada soalan ke-17. 17 selesai lah. Sama juga kan? 17 anda cakap tadi ya? Sama ada dua pendapat tu lah. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kata batal. Salah satu daripada dua tadi kata tak batal. Hukum puasa orang berdarah. Ni dah jawab awal lagi. Orang berdarah tak batal puasa dia. Cuma tengok ini pun disebut juga oleh Syekh Ali dia sebut dalam fatwa dia kata sekiranya aktiviti menderma darah tadi menyebabkan lemah dan sakit kepada badan, janganlah sengaja nak sambung. Kalau disebabkan derma darah tadi kita rasa letih jangan perlu nak sambung lah sebab takut bawa mudarat. Jadi kalau doktor semak, doktor kata lepas derma darah ni tahap kena buka lah. Sebab nasihat doktor tu nasihat yang boleh dipercayai. Kalau tengok kepada larat dan apa semua asalnya memang tak batal. Tapi tengok pada keperluan kita lah. Kalau kata perlu kepada memang sampai takut boleh bawa mudarat, masa tu kena buka puasa lah. Dan satu benda lagi disebut ni untuk orang perempuan. Syekh Ali Jumaah sebut dalam anda banyak kena faham lah. Kadang-kadang ustaz ni tak masuk Syekh Ali ke. Ni bukan persoalan tak masuk, ni persoalan pada keahlian dan kepakaran. Keahlian dan kepakaran ni fatwa-fatwa Syekh Ali Jumaah yang dikeluarkan ni kebanyakan memang bila dikaji apa semua memang kita orang yang kaji memang kita akan tengoklah seni bukan seni kata apa betapa apa dia raikan alat-alat tadi dan kemampuan fuqaha tadi. Dia bagi tahu tentang soalan orang perempuan. Orang perempuan yang datang darah haid, ini bukan kaitan dengan fiqh perubatan pun. Ada seorang orang perempuan yang datang darah haid, dia kata segan-segan nak makan. Makan sikit, lepas tu tak makan sampai ke petang. Sedangkan ketika datang darah haid itu Allah Ta'ala bagi keringanan. Bahkan Allah Ta'ala bagi keringanan bukan sebab keringanan, sebab Allah Ta'ala nak suruh jaga kesihatan. Sebab kalau dia datang darah haid kemudian dia tak makan pula akan bagi mudarat pada badan dia. Jadi jangan disebabkan kata malu lagi memang kena jaga kehormatan bulan puasa tu, tak boleh makan depan orang ramai apa semua. Cuma kadar yang perlu makan tu makanlah macam biasa. Yang penting kesihatan terjaga. Ini kena ambil perhatian lah. Mungkin tak berlaku pun sebab saya tahu ni mungkin time cuti tu pakat makan ayam KFC lah apalah. Cuma nak bagi tahu kepada setengah-setengah orang lah yang mungkin rasa segan nak makan sebab rasa ada dia makanlah macam biasa. Makan dengan kadar keperluan macam biasa sebab nak jaga kesihatan. Okey, selesai. Umur 19.
19 lagi lah sama kan. Okey, yang ke-20. Yang ke-20 ni hukum puasa seorang doktor di mana nanah, darah atau air tuban masuk ke dalam mata atau mulut doktor. Macam dalam ketika accident katakan, dia gaji kaki yang dah infected kan, gaji dah masuk mata dia atau masuk mulut dia. Dekat sekali berat kan, tak mata-mata tu. Okey. Untuk mata, dalam mazhab Syafi'i titisan air melalui mata ni, tadi yang saya tak tahu, tak jumpa kot. Titisan yang melalui mata tidak batal di sisi mazhab Syafi'i. Walaupun terasa ni. Rasa macam fresh orange pula. Sampai tahap rasa lilih ni di sisi mazhab Syafi'i tak batal. Soalan melalui mata tak batal. Melalui mata tidak batal. Kalau mulut batal. Kalau melalui mulut tengoklah. Kalau mulut tu masuk sampai telan kawasan dalam ni lah. Kalau masuk dekat bibir gitu saja tapi tak telan, dia turun cepat-cepat ludah apa semua tu. Bahkan yang ni ada yang masalah persoalan tak sengaja. Yang tidak disengajakan itu tidak membatalkan puasa. Tak sengaja. Ni ada kaitan masalah tak sengaja. Mana ada doktor ngangau. Tak ada lah. Saya yakin lah ada kat belakang anak sebelah abang yang tahun 6 tu pun takkan buat benda tu. Gua kawan-kawan belakang tu sini belakang tu. Abang-abang tu lah daripada dulu dia tolong saya ni. Abang Fatah tu. Abang Fatah lah. Gua dengan dia ni. Ada belakang lah rumah dia tu, Hilman apa semua ni. Jadi jelas kan tak sengaja memang tak membatalkan. Wallahu a'lam. Okey. Jadi seterusnya saya membuka kepada Okey, ni dengan pesanan. Jawapan-jawapan saya tadi yang mana perlu semak dan perlu bagi feedback. Kalau kata ustaz saya dengar siang ni, tolong bagi feedback. Yang ni membantu saya sendirilah, membantu untuk semak dan membantu untuk mentelitikan lagi perbincangan ni. Dan perbincangan ni akan sentiasa kembang dan kaji, mesti sentiasa terus sambunglah. Wallahu a'lam lah. Ada minta maaf secara umumnya, minta maaf lah kalau ada kekurangan. Yang mana yang tak selesai dan perlu kaji semula tu saya akan ambil masalah untuk kaji balik, untuk tambahan. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi yang kaitan dengan soalan lain? Jadi saya buka kepada sesi soalan. Kalau siapa nak bersoalan atau nak menanyakan soalan, bolehlah buka, boleh tulis dekat dalam kertas, lepas tu kan. Okey. Dan setakat ni yang telah kita jawab soalan ada 3 KLB. 3 KLB. Nombor berapa KLB? Nombor 2, nombor 5 dan nombor 12. Okey, saya terus pada satu soalan yang saya tinggal ni. Soalan berkaitan. Soalan Ustaz, siapakah ulama fiqh di Malaysia? Jabatan individu fiqh. Pakar fiqh di Malaysia. Persoalan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Persoalan tentang siapakah pakar hukum hakam di Malaysia, saya tak boleh sebut secara sebiji-sebiji lah seorangnya siapa-siapa. Cuma anda boleh bagi penilaian dia. Kita sebut salah satu penilaian yang diberikan oleh ulama ni dalam nak menilai seorang tu. Dan saya boleh sebut lah pakar yang level mujtahid macam Syekh Radhawi, Syekh Ali Jumaah semua tu, saya rasa memang tak wujud lah. Yang ada adalah level-level orang tengah tu, yang boleh jadi orang mendekat orang yang jadi sumber rujukan untuk dia semak kepada siapa. Boleh kan? Jadi salah satu penilaian ulama ni adalah orang kata apa? At-takhassus. Pengkhususan dia. Jadi pengkhususan dia, kalaulah kita tengok sekarang ni, salah satu yang boleh kita nilai sebagai pengkhususan adalah soalan sijil lah. Sijil yang mana pakar, kalau Azhar sendiri, kalau Syekh Ali Jumaah sendiri disebut untuk dilatih sebagai mufti. Nak dilatih sebagai mufti, ataupun kita sendiri nak rujuk sebagai pakar hukum hakam, dia sekurang-kurangnya kita nak dia itu memang orang yang bergulumang dengan persoalan hukum hakam. Sebagai contoh, dia letak sekurang-kurangnya kita nak letak master dalam soalan syariah. Atau dia bagi, dia tak kata ini ukuran yang mesti, tapi master tu sebagai gambaran kepada dia ni pernah melalui tempoh latihan dalam soalan hukum hakam. Jadi baru boleh layak untuk kita latih sebagai pengkaji dalam soalan hukum hakam dan fatwa ni. Jadi semaklah di Malaysia, kalau pakar itu dia memang ada kelulusan dan kelayakan dalam soalan hukum tu, sekarang kita letak mungkin master ataupun PhD dalam kitab syariah.
Kalau mungkin tak ada master dan PhD tapi dia memang bergelumang dengan guru-guru dalam bidang hukum hakam ni dalam tempoh yang cukup. Dan memang benar pakar-pakar hukum hakam ni pun iktiraf kata dia ada kemampuan. Dalam soalan hukum ni kita boleh rujuk lah. Boleh rujuk. Tapi dalam keadaan kita raikan lah. Mungkin dia pun ada masa yang dia salah, ada masa yang dia kebiasaannya tak salah lah. Jelas kot lah. Boleh kot jawab soalan ni. Jadi sekadar sekarang ni kalau kita sebut pakar-pakar hukum hakam yang jadi pensyarah-pensyarah Jabatan Syariah apa semua tu, insya-Allah boleh kita rujuk. Cuma satu nama lah yang saya sebut lah, ni sebagai amanah saya sebut. Antara tokoh ataupun ahli yang saya nampak memang bergelumang dan memang dia tumpu pada kekhususan menjawab soalan hukum hakam ni, salah seorangnya Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman. Itu boleh kita rujuk insya-Allah. Bukan dia seorang lah, tapi yang saya sebut yang kita kenal dan memang kita tengok hasil kajian semua, seorang Ustaz Zaharuddin. Dan salah seorang saya sebut jugalah Al-Fadhil Ustaz Fawaz bin Abdul Fadhil, anak pada Ustaz Fadhil Nur. Dia memang pakar dan juga memang keluaran Darul Ifta. Dia memang kita boleh rujuk dalam soalan hukum hakam, insya-Allah. Doa-doakanlah ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita ni yang Allah bagi kemampuan untuk dia kembangkan lagi ilmu dia dan juga kajian dia dan juga bidang kemampuan dia. Allah. Okey. Soalan sebelum bawakan kan? Ni nak tambah sikit. Tak masalah. Tak masalah. Ni payah kadang-kadang dia terlintas mai kan. Yang saya sebut master tadi, saya sebut PhD tadi, sijil itu dia sebagai gambaran asas. Ke mana pun penilaian ilmu tadi bukan pada sijil, penilaian kepada kemahiran tadi. Faham Sebab itu zaman dulu ulama tidak dinilai berdasarkan sijil asasnya. Asasnya tak nilai berdasarkan sijil. Sebab apa? Sebab dia akan duduk di bawah alim juga. Imam Ahmad Hanbal jadi mujtahid sebab duduk bawah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi mujtahid sebab duduk bawah Imam Malik. Imam-imam lain kebanyakannya, Imam Muzani apa semua jadi mujtahid sebab duduk bawah Imam. Nampak tak? Dia duduk tempoh latihan dia. Jadi persoalannya pada pengiktirafan ilmiah dan pengiktirafan kemahiran ilmu tadi. Itu asasnya. Jadi zaman sekarang antara alat yang boleh digunakan sebagai kita nak semak kepada alat tadi, kemahiran tadi, ialah melalui sijil. Sebab sijil tadi gambaran kepada tempoh. Tempoh dia melalui latihan ilmu tadi. Bila tempoh tu cukup dan dia ada kelayakan minimum ataupun kekurangan kelayakan yang tinggi, dia akan diberi kelulusan untuk jadi ahli dalam bidang tersebut. Jadi zaman sekarang tengok, kalau sijil tadi ada sijil tapi kemahiran ilmiahnya tadi belum terbukti, bahkan ada banyak berlaku khalal, berlaku kecacatan, bahkan kita tengok dia cakap, dia ucapkan pun banyak bercanggah dengan jadi sijil tu tak ada faedah lah, tak ada penilaian. Sebab dia tetap penilaian akhirnya. Kalau doktor ni contoh tak boleh kita bagi contoh orang lain, orang azbillah al-ba'id, orang jauh. Dia ada sijil berubat, boleh jadi pakar bedah. Tapi bila praktis tengok-tengok pembedahan tadi tu bercanggah dengan apa yang disiplin yang diterima pakai. Lepas tu kena tarik lesen lah. Kena tarik lah. Sebab persoalan tetap pada praktis tadi. Jadi macam itulah. Zaman sekarang kena tengok, memang ada setengah ustaz ataupun ulama yang memang tak ada sijil, tapi dia punya latihan dengan ulama-ulama, latihan dengan pakar-pakar tadi, memang dia duduk lama dengan ulama-ulama tadi. Bahkan ulama tu iktiraf dia, kata dia ni memang ada keahlian. Orang tu juga kita boleh ambil sebagai rujukan. Sebab rujukan tu bukan datang dengan sijil kertas, datang dengan sijil mulut dan iktiraf daripada ahli dia. Itu jadi dua jalan lah, dua jalan. Tengoklah mana-mana satu pun, insya-Allah itu boleh jadi gambaran lah dan panduan kepada kita. Allah, minta maaf lah sih. Soalan seterusnya, berdasarkan soalan pertama tadi, soalan yang kita bincang pasal ilahan, sebab kaedah maqasid syariah semuanya. Bagaimana pandangan Ustaz tentang golongan-golongan yang menolak dan memperjelekkan hukum-hukum yang dibawakan oleh ulama-ulama besar seperti Dr. Yusuf Qaradawi dan lain-lain, seperti golongan-golongan Wahabi, Salafi? Soalan harap ni soalan lah aku. Ada lagi soalan? Ada satu lagi. Ana jelas, saya seorang yang jelas dalam isu ni. Saya sebut persoalan dia Salafi ke Wahabi ke apa semua ni, kita tak sepatutnya jadi sebagai punca untuk perpecahan. Kita nak perpecahan kumpulan ini, Salafi, Wahabi semua tu, itu kumpulan yang basic lah. Ada kumpulan kecil lagi, pecah lagi kan, itu tak payah sebut lah. Kita nak sebut bahawasanya
perpecahan-perpecahan ini tak sepatutnya dijadikan asas untuk bergaduh dan berpecah belah sesama muslimin. Ini yang pertama, tu asas yang pertama. Yang keduanya, perpecahan ini juga sepatutnya juga tidak menghalang untuk kita bincang pendapat setiap kumpulan tadi secara sehat. Faham Ada dua sudut tadi. Sudut pertama, jangan jadikan asas untuk bergaduh dan berpecah belah. Tapi tak bergaduh dan tak pecah belah tidak menghalang untuk kita menyemak, menilai dan membandingkan antara pegangan pandangan-pandangan tadi. Ini jelaskan. Jadi datanglah pihak apa pun, hatta Azhar sekalipun, kalau ada benda yang salah disebut oleh Azhar, kalau wujud. Tapi insya-Allah setakat ni dengan rahmat Allah Taala lah, dengan rahmat Allah Taala Allah saja jaga Azhar. Keluarkan pandangan-pandangan yang diiktiraf, bahkan ulama-ulama semua terima. Kalau wujud pada Azhar sekalipun, kalau ada benda yang salah, umat-umat Islam yang tahu dan boleh bagi penerangan dan bangkitkan persoalan untuk semak lah, tak salah. Jadi nak bagi tahu kita boleh berhak untuk semak. Okey, zaman dalam soalan sekarang ni, macam mana dengan tokoh-tokoh yang diiktiraf keahlian dan keilmuan dia oleh ummah. Contoh macam disebut Syekh Qaradawi, diiktiraf keahlian dan kemampuan dia untuk jadi bakal rujukan dalam hukum hakam. Kita kena letak bahawa dia pakar dan dia ada keahlian. Jadi pandangan-pandangan yang dia keluar itu pandangan yang diterima pakar. Maksud diterima pakar tu apa? Pandangan tu pandangan yang valid untuk masuk dalam list pandangan-pandangan yang diterima. Cuma persoalan nak pilih, nak pakai atau tidak tu terpulang pada kita balik. Sebab mujtahid bukan Syekh Qaradawi seorang. Nak faham ni? Syekh Qaradawi salah seorang daripada mujtahid yang wujud. Mungkin dia keluarkan pandangan satu berbeza dengan pandangan mujtahid yang lain. Dua-dua tu asalkan mereka tu ada keahlian, maka pandangan mereka dah masuk dalam list untuk boleh kita pakai. Persoalan nak pakai yang mana satu, itu persoalan lain. Mengerti ni? Boleh ni? Pada masa sama juga tak menghalang kita untuk kita buat perbandingan. Pandangan syekh ini dengan syekh ini, mungkin yang ini lebih saya rasa lebih selesa dengan realiti saya di Malaysia. Contoh, boleh. Tapi nak ingat perbandingan tadi mestilah dengan amanah dan juga dengan penilaian ilmiah yang betul lah. Bukan saja kita tak kerti apa, dia buat bandingan ikut suka. Nak ikut, nak pilih tak ada masalah. Cuma lebih banding kata syekh ni lebih ni, syekh ni tak dipakai. Tu ucapan-ucapan yang tak wajar. Sebab tu saya sebut terus terang, saya agak kecewa ataupun saya rasa selesa. Memang kita ada masalah dengan isu di Syria. Memang kita tak mau kezaliman. Tapi tak setuju dengan pendapat ataupun pendapat yang dinisbahkan pada Syekh Ramadan Al-Buti, tak ada masalah. Tapi jangan guna ruang tu untuk hina dan keji dia. Sebab apa? Sebab kita tak tahu realiti satu lagi, kita tak tahu realiti pendapat sebenar dia macam mana. Kita teruskan perjuangan kita bersama rakyat Syria, tapi tutup mulut daripada kutuk individu-individu yang ada level yang tinggi ni. Kalau kita tak setuju pendapat, kita sebut pendapatnya salah. Kita berhak untuk sebut. Kalau kata kita ada keahlian, kita memang level Syekh Qaradawi, tak apalah, sebut pendapat itu salah. Itu level sama-sama dia. Cuma kita yang ni tak payahlah. Boleh faham kot. Nak sebut adabnya adalah bila pendapat tu dikeluarkan oleh ahli, terpulang nak pilih mana satu. Jangan buang. Orang kata apa? Jangan buang amal soleh kita. Bila amal soleh kita ni kutuk orang lain, bahkan orang tu orang yang ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, dah ada keahlian dia, kemampuan dia, itu buat kerja bunuh diri orang panggil. Kita ada banyak kerja lain lagi. Jadi samalah. Hatta kalau yang buat-buat salafi, ada pandangan dia, tak ada masalah. Peganglah pendapat awak. Jangan hina orang lain nak pakai pendapat lain. Macam itulah juga yang lain juga. Pihak salafi dia nak pegang pendapat dia, peganglah pendapat dia. Sambil-sambil bincang. Ada yang kita nak, pada pandangan saya, pandangan awak salah di sudut ini. Bincang. Cuma sebagaimana awak berhak untuk pegang pendapat awak, jangan halang orang lain untuk pegang pendapat orang lain. Sekiranya dengan syarat pegangan-pegangan dan pandangan-pandangan tadi adalah pandangan yang keluar melalui disiplin, keluarkan pandangan yang tepat dan betul. Boleh Cukup jawab secara umum gitu, tak payah nak dalam-dalam. Cuma dia nak pesan, jangan bergaduh. Lagi satu nak sebut juga. Nak sebut ni. Pandangan kumpulan yang berbeza, yang level kedua tadi. Pandangan tadi, semua pihak bebas untuk keluarkan pandangan dan keluarkan hasil kajian dia dan nak pegang pendapat. Ini kita antara orang yang agak cenderung untuk bagi, tak apalah, masing-masing ada berhak keluarkan pendapat dengan syarat pastikan pendapat tadi itu
dikeluarkan dengan ikut disiplin syarak tadi, ikut disiplin usul fiqh, kaedah fiqh semua tadi. Kalau betul keluar melalui jalan tadi, kita iktiraf kewujudan pendapat-pendapat tadi. Ini level pertama. Level kedua, di sisi fuqaha, di sisi mazhab mujtahidin, dia sebut kalau ada pendapat-pendapat yang pelbagai sekalipun, sangat-sangat digalakkan untuk sesama pemilik pendapat tadi untuk cari jalan keluar, untuk pegang balik pada satu pendapat yang lebih disepakati oleh semua orang. Sebab dia sebut kaedah yang ada dalam pembincangan fiqh sebut al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada perbezaan pendapat ni sangat-sangat digalakkan. Sebab kita nak umat Islam ni bersatu. Kita pegang stand, kita bagi keluarkan pendapat, keluarkan pandangan, tapi sekiranya boleh review balik pendapat awak tu, dan review balik pendapat saya sendiri, dan kita bincang mana satu pendapat yang lebih elok dengan situasi masa sekarang. Tak salah untuk kita kaji dan kita bincang, dan kita keluar dari pendapat kita tu untuk kita bersama-sama dengan pendapat yang lain. Yang perlu dan yang kena wujud ialah keikhlasan masing-masing untuk bersatu, dan keikhlasan dan kesediaan untuk patah balik sekiranya terbukti pendapat kita tu salah. Boleh faham pun nak sebut pendapat mana satu ni. Kena faham lah, kena faham. Semak balik pandangan. Kena bersedia lah untuk mengkaji. Jangan bergaduh. Nanti tak larang nak cakap banyak lah. Jangan bergaduh, jangan berbalah lah. Banyak benda lain yang kita boleh buat kalau kita duduk sekali, dan banyak benda yang kita tak boleh buat bila kita duduk gaduh sama-sama kita. Itu pandangan saya lah. Mungkin salah, mungkin betul, cuma timbang lah. Kemanapun, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada perbezaan pendapat tu sangat-sangat digalakkan. Bila kita tengok pendapat kita tu ada banyak khalal, dan ada banyak percanggahan, dan ada bukti-bukti disebutkan pendapat kita tu tak bertepatan, apa salah kita kaji semula, dan kita pergi pada pendapat yang ada dalil yang lebih kuat, dan sandaran yang lebih kuat, dan realitinya lebih sesuai untuk manfaat Islam pada masa itu. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih. Ada satu lagi soalan yang saya rasa soalan yang sejak dulu. Betul ke puasa, batal ke puasa kalau pakai regening gigi atau braces? Tak batal. Braces tu masuk ke dalam lah. Tak batal lah. Tak batal. Itu saja soalan. Tak batal. Sebab dia masih tak nak. Sebab apa? Sebab nak tunjuk contoh. Kita berkumur ketika ambil sembahyang, ketika berpuasa, batal ke tidak berkumur tadi? Tak batal. Jadi dia duduk dalam level mulut ni tak batal lagi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i disebut boleh rasa makanan kepada yang perlu untuk rasa tu, tapi makruh. Rasa dekat lidah tu, lepas tu ludah balik. Jangan telan saki baki tu. Tu tak. Jadi duduk level mulut ni masih boleh lagi. Cuma jangan saja lah Ustaz nak test pergi kedai bazar Ramadan hari ni. Nak test manis ke tak ni. Ambil lu rasa tu. Jangan duk buat no. Hak belakang lagi lah, jangan duk buat. Wallahu a'lam. Ana minta maaf segala kekurangan, dan nak minta sangat-sangat sahabat-sahabat, ada apa-apa yang perlu dibagi feedback, untuk semak semula, untuk bincang, bagilah feedback. Yang keduanya, kenalah kita ni jadi orang-orang yang boleh bawa manfaat dan boleh bawa kebaikan pada semua orang lah. Cukuplah bergaduh-gaduh ni. Wallahu a'lam. Jadi dengan berakhirnya sesi perasaan tadi, dengan sesi soalan yang kita buka tadi, maka tamatlah sudah diskusi perbuatan pada hari ini yang akan disambung lagi esok. Esok yang akan jadi moderator adalah Syahnas. Saya baru masih siap Syahnas, dan saya adalah saya tak berakam juga. Okey. Cuma satu peringatan, satu falsafah yang saya dapat, saya rasa cukup penting untuk sahabat semua dan bagi saya juga adalah, pertama sekali kita semua kena sedar diri lah, siapa kita yang nak balah-balah, nak keluarkan pandangan, siapa kita kan. Tu fikir kita ni berbanding dengan ulama, siapa lah kan kita ni kan. Dalam kita ni dalam kalangan makhluk ni kan, kita macam mana lah kita ni Allah SWT macam mana. Adakah kita ni solat subuh awal, adakah subuh gajah kita ni macam mana. Itu sebab banyak lagi soalan lain. Dan pelakon-pelakon kita ni bukan pelakon saja, bukan pelakon fizikal saja. Macam mana pula pelakon dalam hati kita. Hati kita ni macam mana? Adakah wujud satu riak? Adakah dia wujud? Adakah penyakit-penyakit seperti itu dapat jadi kikis kepada diri kita? Okey, itu soalan satu. Itu satu benda. Sedar diri.
Dan kedua, amanah ilmu. Kalau kita mempelajari ilmu ni, kita cuba untuk beramanah. Bukan cuba, wajib untuk beramanah. Kalau belajar medik itu, belajar betul-betul. Jangan sampai sebab kita tak belajar betul-betul, passion mati. Itu sangat-sangat bahaya. Satu beban. Dan itulah yang kita semua lebih berat, betul-betul memang cukup berat. Kerana kita semua doktor bukan berdepan dengan pasien yang sakit hidung saja, berdepan dengan pasien yang macam-macam. Dan adanya sakit-sakit yang memang sakaratul maut dah. Dia kita yang apa, dan satu step yang kita buat tak ada di masa dia. Dan kita tentukan dengan siapa yang kita ada dan dengan kehendak Allah SWT. Okey, cukup sekadar itu. Jadi terima kasih kepada Ustaz Azam atas kongsian yang sudi disampaikan. Dan saya harap sahabat semua dapat ambil dari yang baik dan jadikan teladan. Dan seterusnya saya mempersilakan MC saudara saya untuk teruskan biasa. Dan jangan lupa kalau ada masa bolehlah pergi ke jejak hikmah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.